Alright, continue on the second part of the kalimah. And Shahadah should be completed with these two one. Meaning, if we only have half of it, it's still problem in the eyes of Shahadah. Okay. So, bila kita bercerita pasal Shahadah yang kita sebutkan dengan dua kalimah Shahadah tadi, mestilah menepati kedua-dua ciri tersebut. Bermaksud Shahadah ni dia akan ada kelonggaran andai kata separuh saja ataupun sebahagian pada manusia hanya yakin kepada Allah. Sedangkan Syahadah itu perlu dilengkapi dengan sambungan kalimah kedua, Muhammad Rasulullah. Okay. So in every day of our life, we should remember that, and we need to put these two kalimah inside just now, words and action. Kedua-duanya mesti terzahir dalam Syahadah tadi, dalam ketiga-tiga elemen kita. So macam mana kita nak meyakini Syahadah yang kedua? Seperti mana Syahadah yang pertama, get to know Allah. So the second Syahadah should be get to know Rasulullah, who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi ni? Siapa Rasul kita ni? Kenapa kita kena kenal dia? Dengan bak kata pepatah Melayu kan? Belum kenal, mana datangnya cinta. Dan kita tahu kan, kita sedang mencari cinta kepada Allah Ta'ala. Dan kita juga sebenarnya mencari cinta Rasulullah. Apabila kedua zat yang maha agung, termasuklah Habibullah, kasihnya ini, utusannya ini, cinta kepada kita kerana kita mengenali keduanya. Maksudnya kalau kita kenal Allah sahaja belum cukup. Kita perlu kenal yang kedua, Muhammad. Okey, selalu saya share dalam kelas, siapa Muhammad? Kita tahu sejarah Nabi, kita pun belajar ke Islam. Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Kita baru je menyambut katanya Maulidul Rasul. Walaupun dalam beberapa perkara ada perbahasan di kalangan setengah sarjana mengenai sambutan Maulid Rasul, dan perkara ini sebenarnya telah berlaku lama, cuma baru ini kita dapat sedikit maklumat tentang ada yang keterlaluan. Bukanlah salah kita mencintai Nabi, tapi kadang-kadang cara pembawakan tersebut nampak bukan seperti apa yang Nabi nak dan bukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Contohnya lah, sebab kita tahu Maulid Rasul, kata mudahnya lah happy birthday Nabi kita. So kita ni biasa menyambut birthday. Dan kalau kita semak balik lah, kita check balik, kita refresh balik, recall balik dalam sejarah kita belajar, ada ke peristiwa Nabi menyambut happy birthday, sambutan ulang tahun kelahiran contoh dia. Dan kita check sahabat pun tinggalkan perkara tersebut. Kemungkinan ada ke zaman Arab jahiliah dulu melakukan perkara ni? Nampak seolahnya semua zaman ada. Tapi kenapa pada satu peringkat Nabi meninggalkan budaya tersebut? Sehingga kan berlakunya perbezaan pandangan. Bilakah kelahiran Nabi? Walaupun yang masyhur ialah 12 Rabiul Awal, tapi ada juga yang cuba mendatangkan dengan perspektif lain. Kerana apa? Kerana tiada catatan. Macam kita hari ni, confirm kita tahu sebab kita tercatat, ditulis. Pula kita menyambutnya setiap tahun. Okey. Kemudian apa lagi kita nak tahu pasal Nabi? Siapa ayahnya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Kalau Ustaz Don, dia punya bin tu boleh sampai Nabi Ibrahim AS. Baguslah kalau kita boleh ingat. Ibunya Aminah binti Wahab bin Khalid, dan seterusnya. Katanya sampai juga ke Nabi Ibrahim AS. So bermaksud kedua-dua ibu dan ayah Nabi SAW ini adalah keturunan Nabi Ibrahim.
dia punya susul galur keturunan dia. Okey. Kemudian kita tahu ayahnya telah meninggal dunia sebelum kelahiran ni. Maksudnya masih dalam kandungan. Antara ujian kepada Nabi kita. Kemudian ibunya pula meninggalkannya setelah usia 2 tahun. Dia ambil alih oleh Halimatus Sa'diyah, dijaga oleh ibu susuan. Dan diserahkan pula selepas itu pada usia 6 tahun ke datuknya Abdul Muttalib. Usia 8 tahun Abdul Muttalib pula yang meninggal. Diambil alih oleh bapa saudaranya, abang kepada ayah Nabi, Abi Talib bin Abdul Muttalib. Macam tu. Okay. Pada usia 12 tahun, katanya Abi Talib yang aktif dalam perniagaan telah membawa Nabi SAW dalam rombongan perniagaan untuk memulakan kerjaya sebagai seorang peniaga, ataupun kita hari ini businessman, kan? Yang mana kita tahu sebelum tu Nabi telah duduk di kawasan kampung mengembala kambing, kan? Sebab tu ada juga dia punya hikmah di sebalik gembala kambing ni. Okay. Next, berniagalah Nabi dengan kerjayanya sampai usia 25 tahun, berjumpa dengan isterinya Khadijah. Katanya dalam satu sejarah yang masyhur juga, walaupun ada pertikaian dalam 2-3 perkara, usia Nabi 25 tahun berkahwin dengan Khadijah usia 40 tahun. Dan antara yang masyhur juga, Siti Khadijah ketika itu adalah majikan Nabi, juga seorang janda, kan? Okay. So banyaklah yang kita dapat belajar daripada sejarah tadi. Antaranya Nabi Muhammad SAW telah dilamar oleh Siti Khadijah. Bermaksud Nabi lelaki tapi dilamar oleh wanita melalui pembantu Khadijah, iaitu Maisarah. Okay. Kalau orang Melayu kata perigi cari timba. Boleh ke perigi cari timba? Mungkin timba itu terlalu special sampai perigi tadi bergerak mencari timba tu. Kan? Satu miracle, keajaiban. Dan alhamdulillah, disyukur kurniakan cahaya mata 7 orang, kan? 3 lelaki 4 perempuan. Adalah nasyid tu kita boleh ingat. Nama siapa? Kita ada nama macam Nabi Ibrahim, iaitu Ibrahim. Nama macam ayahnya Abdullah. Nama tambahan Qasim. Kalau kita nak ingat macam cerita Kasim Selamat, sebab tu Nabi pernah diberi gelaran Abu Qasim, ayah kepada Kasim. Dan dia ada anak yang perempuan, Fatimah, kita tahu, Az-Zahra. Kemudian kita ada Ummi Kalsum, kita ada Ruqayyah, dan kita ada Zainab. So ingatlah sejarah ni. Okey. Berlalulah kehidupan Nabi sehingga usia 40 tahun. Dan ketika itu telah turunnya wahyu kepada baginda semasa baginda mengasingkan diri daripada kesibukan dunia dan kota, pergi ke bukit dan masuk ke dalam gua, kita panggil gua Hira. Kemudian dalam peristiwa besar tersebut turunnya wahyu pertama, yang kita pernah bincangkan juga, wahyu pertama. Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ketika usia 40 tahun, maka tertaballah Nabi sebagai seorang Rasul. Sebelum tu Nabi Rasul ke? Bukan. Manusia biasa. Cuma ada beberapa kelebihannya daripada Nabi. Tapi Nabi diiktiraf sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Sehinggalah
Nabi wafat usia 63 tahun. Sejarah sebelum kerasulan kita ambil kisah tadi. Banyak peristiwa penting dan juga perkara yang boleh ambil iktibar, pengajaran. Yang paling penting juga ialah sejarah selepas kerasulan. Sebab ketika ini kehidupan Nabi dipandu oleh wahyu, dibimbing oleh Allah Ta'ala, dan segala perbuatan Nabi ketika itu adalah sunnah, diiktiraf sebagai perbuatan kekasih Tuhan. Bermaksud siapa yang nak dapat kasihnya Tuhan, cinta yang kita sebutkan tadi, kita follow lah kekasihnya. Seolah-olah pula untuk faham penyaksian Muhammad Rasulullah tadi, kita kena yakin hanya cara hidup baginda Nabi sahaja yang membawa kejayaan hakiki dunia ni ke akhirat. Selain daripada cara tersebut, bukan saja biasa, malah mungkin dikategorikan sebagai gagal. Apa beza antara berjaya dan gagal tadi? Berjaya bermaksud mendapat perolehan syurga, yang mana ada dalam rukun yang kelima, iman tu. Sebab tu disampaikan kewujudan alam akhirat selepasnya dunia ni, yang mana ada dua jalan, dua pengakhiran. Kalau kita berjaya tadi ikut cara Nabi, syurga. Yang kita bimbang, kalau kita cari cara lain, ia gagal, maka gagal menyebabkan natijahnya, hasilnya, kita masuk dalam neraka penuh seksa. So macam mana nak berjaya? Kita kena kenal sunnah baginda Rasul. Apa dia? Kita belajarlah. Kata mudah, daripada Nabi bangun tidur untuk meneruskan kehidupan sehinggalah Nabi tidur balik pada malam hari, itulah dia sunnah. Setiap masa yang kita boleh amalkan. Contoh, adab Nabi, akhlak Nabi, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, kan? Sifat Nabi, apa lagi? Okay. So ciri-ciri Nabi, gaya Nabi, semua adalah sunnah. Kita pun cuba mengenali sunnah Nabi tadi. Terutamanya ketika peringkat awal. Apa yang Nabi ada peringkat awal? Katanya yang paling ketara ialah perwatakan Nabi itu, adab dan akhlak Nabi tadi, yang biasa menarik perhatian. Contohnya macam kes Bilal bin Rabah. Ketika Nabi terima wahyu, Nabi diperintahkan untuk sampaikan kepada manusia dan ajak manusia kepada Tuhan yang sebenar, menyembah Allah Ta'ala. Maka antara yang diajak peringkat awal ialah seorang hamba, Habsyi katanya. Habsyi ni dipanggil kulitnya hitam. Ada satu zaman kulit hitam jadi hamba, dan pernah berlaku juga zaman-zaman seterusnya. Tapi satu zaman yang lain, yang dulu, kulit hitam ni diberi kelebihan, diangkat darjatnya. Ada. Jadi dunia ni begitu, ada pusingan. Ada masa kita ke atas, ada masa kita bawah. Okay. And then bila dia bertemu dengan Bilal, Bilal ni hamba yang menuruti segala perintah tuannya. Biasanya kerja hamba ni, buatlah apa yang disuruh. Dan biasa apa disuruh ni apa? Perkara-perkara yang berat lah. Kita dah kuasai dia, kita akan suruh benda-benda yang menyenangkan kita, yang biasanya memberati dia. Macam tu. So bila datang Muhammad, Nabi kita, dia tanya, wahai Muhammad, nak apa ni? Datang jumpa, ada apa yang boleh tolong? Lebih kurang macam itulah kisah dia. So, nak tolong. Terkejutlah Bilal kan, kenapa nak tolong? Tapi bila orang offer nak tolong, macam kita lah, ada orang offer nak tolong, kita pun okey lah, boleh tolong, come. Let's work together. Okay. Habis hari pertama, Nabi balik, esok datang lagi Bilal. Ya Muhammad, nak apa? Ada apa pergi ke yang nak tolong? Tolong lagi. Tolong lagi.
Pun hari kedua habis, masuk hari ketiga, datang juga perkara yang sama. Habis hari ketiga, Bilal bertanya, Muhammad, nak apa ni? Jarang sebab zaman itu jarang orang datang tolong, offer. So bila satu benda datang, tentu ada niat di sebaliknya. Dan Nabi datang untuk berdakwah tadi, bukan terus Bilal sebenarnya nak sampaikan Tuhan tu satu. Sebab itu yang Bilal belajar, Allahu Ahad, belum. Tapi Nabi tunaikan akhlak dan adab terlebih dahulu. Dan kemudian bila kita dah melakukan perkara kebaikan, sesuatu yang memberi perhatian kepada seseorang tadi, maka timbullah pertanyaan. Nabi beritahu, aku ada benda nak cakap. 3 hari dah tolong, benda berat. Kalau Bilal buat benda berat, normal. Because Bilal memang orang yang kulit hitam, gagah perkasa, itu karakternya. Kita tengok kawan-kawan kita kalau kat college dulu kan, ataupun you guys boleh pergi UAE kan, kawan-kawan yang kita istilahkan Afrika, ataupun kita panggil dalam term negro ni, minta maaf lah, mereka adalah orang yang memang kuat kulitnya hitam tadi tu pun memang tahan panas boleh buat kerja berat masa dia jangan sampai dia tumbuk kita boleh tumbuk juga, tapi dia punya tumbuk tu lain macam nanti, nak bagi tu kuat. Tapi bila Muhammad yang dari keturunan yang berbeza ni, yang kulitnya putih macam kita, contohlah example, kita mungkin melakukan kerja-kerja yang kalau kita buat macam dia, berat tu mungkin 2-3 kali ganda. Tapi bila dia sanggup buat, kemudian dia offer, ada benda nak cakap sikit, dia terbuka jalan untuk mendengar kata-kata tadi. Dan akhirnya dia terpedaya, terpengaruh. Bukanlah salah kita memperdaya dan pengaruh, tapi itulah pujukan rayu yang perlu kita buat untuk membawa manusia mengenal Tuhan. Dan akhirnya ketika dia diseksa kerana Tuhannya tahu yang dia telah bertukar agama daripada Tuhan dia, zaman tu mungkin satu isu sensitif kan. Dia letakkan batu di atas dada Bilal bertahan dengan mengeluarkan Ahad, Allahu Ahad, Allah yang Esa, memanggil nama Tuhan ketika terseksa. Normal. Dan seksa tu bukan sebarang seksa. Batu yang besar tengah panas letakkan. Walau mungkin Bilal boleh tahan, tapi dia tahu untuk capai darjat disukai oleh Tuhan perlu melalui proses ini, proses penyiksaan. Betul. Pengorbanan. Kena ada pengorbanan untuk sampai ke level Tuhan memandang kita dengan rahmatnya, dengan penuh kasih sayangnya, dan memberikan cintanya. Ni pun penting tak ni? Ada orang kata kita cinta Tuhan ke Tuhan cinta kita? Yang mana dia tak? Dalam satu kisah, habis kita bismillah tadi, satu kisah seorang hamba bangun tengah malam bermunajat, Ya Allah, kerana cintamu padaku, aku bangun malam ni. Katanya Tuan kepada hamba tu, hamba juga satu hamba ni dia bangun, Tuan dia dengar, Tuan dia sampuk, dia kata, wahai hambaku, aku rasa ayatmu salah. Kenapa pula cinta dia kepada kamu? Bukankah cinta kamu kepada dia yang menyebabkan kamu bangun malam ni untuk bermunajat? Hamba tu reply, antara benda yang kita kena faham filosofi, falsafahnya. Dia kata kerana cinta dia kepadaku lah yang menyebabkan aku bangun. Sebab dia mencintai aku sehingga dia menggerakkan diriku, memberi kekuatan padaku supaya aku dapat bermunajat kepada dia. Faham kan? Alright? So kita nak dapatkan cinta Tuhan tadi dengan pengorbanan. Bila kita lakukan pengorbanan dan Tuhan cintakan kita, siapakah yang dapat menghalang cinta Tuhan kepada hamba-Nya? Okay, so apa yang kita nak buat?
Kita nak yakin jalan ini sahajalah, jalan baginda Nabi ini sahajalah. Inilah dia akhlak yang kita kena amalkan, adab yang kita kena laksanakan, sifat yang kita kena cuba tanamkan, apa lagi, perwatakan yang kita cuba zahirkan, mengikut cara Nabi. Mesti ikut cara Nabi. Kalau ada cara lain yang lebih baik, tentu Nabi dah buat. Mana boleh kita kata ada cara lain yang baik? Betul tak? Sedangkan Nabi ini mengatasi segala manusia lain, termasuk para rasul, sehingga diiktiraf penghulu segala Nabi. Maksudnya perbuatan Nabi yang digelarkan Habibullah itu adalah yang tertinggi di kalangan manusia, malah mungkin melepasi makhluk yang lain. Dalam banyak kes itu boleh bincangkan nanti. So, itu antara yang cuba saya sampaikan. Macam mana nak cinta tadi, macam mana nak yakin tadi kisah-kisah Nabi. Apa lagi Nabi buat? Kan antara yang selalu dengar, Nabi lalu pada satu lorong, Nabi diludah kerana ada orang benci pada Nabi. Nabi balas ke? No. Biar aja. Sampai satu hari lalu nothing. Hari ni lain lah. Biasa diludah. Nabi terfikir, apa jadi kepada orang ni? Nabi pergi lawat dia. Kalau kita lah hari-hari kena ludah, dan kita boleh minta kepada Tuhan untuk tunaikan hajat kita kepada orang yang ludah tadi, apa kita buat? Apakah permintaan kita? Kita bimbang kita minta perkara yang buruk pada dia, kan? Tapi Nabi jumpa dia, rupanya dia kata, aku tengah demam, sakit. Macam itulah dalam satu kisah. Apa Nabi buat? Nabi cari ubat, mungkin beli penawar ni, bagi dia makan, rawat dia, layan dia. Terkejut dia. Bagaimana orang yang hari-hari aku ludah, dan hari ini aku sakit, dia lawat dan dia rawat. So ini pun perkara yang kita kena belajar daripada kisah Nabi. Sebab hari ni ramai orang kata cinta Nabi, tapi ketika Nabi dihina, kita pergi cari orang yang hina tu, kita pukul dia. Ada kes kan? Saya nak tanya, kalau Nabi ada, Nabi benarkan ke? Sedang Nabi masih hidup, Nabi sendiri dihina, Nabi larang. Nabi sendiri. Dan ramailah orang pula buat kata itu Nabi. Habis, kalau itu Nabi, kita ikutlah cara Nabi. Sebab kita yakin Nabi tadi adalah ikutan dan contohnya yang diiktiraf kehidupannya oleh Tuhan alam semesta ni. Dan kalau kita buat cara lain, kita bimbang kita hanya sebut cinta Nabi, sedangkan kita tak mengikuti pun sunnah Nabi. Itu adalah sebahagian yang kita cuba faham, kan? Antara kisah lain, selalu saya share. Walaupun kita dengar mungkin banyak kali, kita perlu dengar lagi dan lagi, kan? Macam kita nak bagi faham satu perkara, kita dengar hari ni belum tentu faham, esok lusa dengar sampai faham. Kalau kali pertama kita dah faham, banyak kali dengar, kita makin faham. Kisah Nabi apabila Nabi bagi makan orang yang buta. Orang buta tu rupa-rupanya terdengar hasutan orang-orang lain. Macam kita lah kan, berita-berita kita dengar, kan, semua ni buruk, kita pun wish buruk betul lah dia ni. Datang Nabi bagi dia makan, dia pun sampaikan apa yang dia dengar tadi, sampai dia percaya memang buruknya Nabi ni. Depan Nabi dia cakap, dia kata jangan kamu percaya, ini manusia yang sihir dan sebagainya lah, contoh. Satu hari bila dia rasa makanan yang disuap, dia kata lain lah daripada kebiasaan. Siapa ni? Ni tentu orang lain ni. Biasa orang yang datang suap aku ni, cara dia suap lain. Dia kata aku Abu Bakar berganti Rasulullah untuk mengambil tampuk pemerintahan khalifah. Oh, siapa yang bagi makan aku sebelum ni? Tidakkah kamu tahu dia Rasulullah? Oh.
sepanjang dia makan, Nabi hanya berdiam diri sahaja apabila dihina, dimaki, dikutuk. Kalau kita lah jadi orang tu, esok nak datang bagi makan lagi ke? Ini sifatnya yang kita kena belajar, yang kita kena ambil kisah dan kita kena cuba amalkan. Dan kalau Nabi sendiri dihina tanpa Nabi membalasnya, kenapa kita hari ni bila ada orang hina Nabi, kita cari dia dan kita malukan dia, kita pukul buat dia ada kes, kan? Dan kita melakukan perkara yang seolah bertentangan dengan kata-kata kita yang cintakan Nabi ni, bukan ikut cara Nabi pun. Malah mungkin kerana perbuatan kita tu, dia makin benci pada Nabi. Kena ingat tu, right? Okay, that's some story. I hope you get something from the lesson. Okay, any question you may ask, anything, maybe through WhatsApp, through our Neo portal. So that's the discussion that I hope we cover some point and content. And insyaAllah we're going to discuss more and more on the next topic, on next pillars. And kita ada banyak lagi. Dan segala perbincangan ni mudah-mudahan menjadi manfaat kita bersama.